SPRM serbu kediaman Tan Sri berhubung siasatan Projek Fleet. Suruhanjaya Siasatan Pencegahan Rasuah SPRM menyerbu kediaman seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri semalam bagi siasatan berhubung dakwaan rasuah perolehan, membekalkan dan menguruskan fleet kenderaan kerajaan Malaysia bernilai RM4.5 bilion. Turut diserbu 4 syarikat termasuk salah satu daripadanya merupakan syarikat pembekal kenderaan kerajaan. Laporan media memetik Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dan Pengarah Siasatan Hishamuddin Hashim mengesahkan serbuan itu. Utusan Malaysia memetik sumber melaporkan lebih 100 akaun persendirian dan syarikat yang dibawa kawalannya diperolehi SPRM bagi semakan lanjut. Bagaimanapun tiada pembekuan akaun dibuat sejak 1993. Sebuah syarikat tunggal Spenco Sdn Bhd memegang konsensi untuk membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan. Namun, apabila kontrak tamat pada 2019, selepas itu, tender terbuka dilancarkan untuk penganugerahan kontrak seterusnya. Berjaya Group dan Nazah Sdn Bhd membentuk konsensi dan menggondol kontrak itu melalui surat hasrat pada tahun itu. Bagaimanapun LOI itu ditamatkan pada 2020 dan tender dianugerahkan kepada Spenco. Pada Julai tahun lepas, pengasas Berjaya Vincent Tan memfailkan saman terhadap Kementerian Kewangan dan Spenco berhubung LOI yang ditamatkan. Tan juga mendakwa kontrak tersebut dianugerahkan kepada Spenco walaupun harga yang ditawarkan syarikat itu lebih tinggi. Dakwaan Tan mendorong gesaan agar SPRM melakukan siasatan. Bagaimanapun, tiada perkembangan mengenai siasatan itu sehinggalah serbuan dilakukan semalam. SPRM baru-baru ini turut menyiasat bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan keluarganya serta Mirzan Mahathir, anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Jutawan yang kediamannya diserbu agensi anti rasuah itu semalam dilaporkan ialah rakan rapat Daim. Muhyiddin, pemimpin PN, tak sokong kenyataan Dr. Mahathir. Pemimpin PN Perikatan Nasional tidak menyokong kenyataan Dr. Mahathir Mohamad bahawa masyarakat India di Malaysia tidak setia sepenuhnya kepada negara, kata Presiden Gerakan Dominic Lau. Lau berkata, gerakan telah menyuarakan bantahan terhadap kenyataan Mahathir itu dalam mesyuarat Majlis Tertinggi PN semalam. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin dan pimpinan PN juga menyatakan tidak menyokong kenyataan yang dikeluarkan oleh Mahathir, katanya dalam kenyataan hari ini. Terdahulu, Lau dalam sidang media berkata, ramai pemimpin PN yang hadir di mesyuarat itu merasakan kenyataan bekas Perdana Menteri itu tidak sesuai. Dia juga berkata Mahathir mungkin membuat kenyataan itu kerana sudah tua. Bekas Perdana Menteri itu akan masuk usia 99 tahun pada Julai ini. Pada minggu lalu, Dr. Mahathir mendakwa masyarakat India di Malaysia tidak setia sepenuhnya kepada negara kerana masih terikat dengan negara asal mereka selain menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa utama. Susulan itu, Lau memberitahu Malaysia kini yang dia akan membangkitkan perkara itu dalam mesyuarat PN minggu ini dan akan mendesak PN untuk mengecam Mahathir yang merupakan penasihat bagi 4 negeri yang ditadbir gabungan itu. Namun, kenyataan yang dikeluarkan Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin berhubung mesyuarat semalam tidak menyebut berkenaan bantahan terhadap kenyataan Dr. Mahathir itu. Ditanya jika PN akan menyingkirkan Mahathir daripada jawatan penasihat, Lau berkata ia tidak dibincangkan semalam. Dia juga berkata peranan Mahathir sebagai penasihat juga
tiada kaitan dengan kenyataan yang dibuat berkenaan kesetiaan masyarakat India. Ahli Parlimen Alor Setar dilantik Ketua Pemuda PN. Ahli Parlimen Alor Setar, Afnan Hamimi Taib Azamuddin, dilantik sebagai Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN baharu berkuat kuasa pada Sabtu. Setiausaha Agung PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, pelantikan itu dipersetujui Majlis Tertinggi PN semasa mesyuarat yang dipengerusikan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Jumaat. Mesyuarat ini turut dihadiri Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan, Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chiai, serta ahli majlis tertinggi lain. PN mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada Ahmad Fadli Syahari di atas sumbangan serta jasa bakti yang dicurahkan sepanjang memikul amanah sebagai Ketua Pemuda PN bermula 26 Januari 2022 sehingga 19 Januari, katanya menerusi hantaran di Facebook. Mesyuarat Majlis Tertinggi PN pada Jumaat, sebelum ini Afnan Hamimi, 43 tahun, pernah menyandang jawatan Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang dan bertanding bagi kursi Kepala Batas dalam pilihan raya umum ke-13. Beliau juga pernah mewakili Permatang Pau dan Alor Setar, masing-masing ketika PRU 14 serta PRU 15 lalu. Pada tahun 2020 hingga 2022 Afnan memegang jawatan Setiausaha Politik kepada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor. Sementara itu, menurut Hamzah, PN akan menganjurkan konvensyen wakil-wakil rakyat serta pemukiman pemerkasaan parti dalam masa terdekat. Tambahnya, PN turut mendesak kerajaan persekutuan untuk memberikan keutamaan kepada isu ekonomi dengan menyelesaikan masalah rakyat yang terbeban. Situasi terkini beban sara hidup masyarakat semakin mendesak, termasuk isu kenaikan tarif air pada 1 Februari ini. Majlis Tertinggi sebulat suara mendesak kerajaan supaya memberi keutamaan kepada isu ekonomi dengan menyelesaikan masalah rakyat, ujarnya.